program perkelahan. Buat program perkelahan di rumah saya. Saya nampak ikan duk galak sangat tu. Jadi mula daripada hari ni kita buka pertandingan memancing. Tak kira lelaki ke perempuan ni. Ada hadiah istimewa. Dua hadiah. Hadiah pertama ikan banyak. Siapa dapat ikan paling banyak. Yang kedua siapa dapat ikan paling besar. Dua kategori tu. Kan? Ada hadiah insya-Allah. Malah aku nak sponsor. Boleh kot insya-Allah. Kita jadi orang tengah Kemudian kita ada satu menu diraja. Baru pecah rahsia. Kita ada satu menu diraja. Menu diraja ni akan disediakan oleh Bang Yah. Rupa-rupanya depa ada rahsia apanya. Masak hitam daging. Itu saya serah kat Bang Yah. Menu diraja ni rupa-rupanya depa ada rahsia apanya. Saya beritahu kemarin. Bang Yah insya-Allah boleh ke? Depa ada rahsia apanya. Raja Brunei paman. Boleh ke Bang Yah insya-Allah. Apa nama daging masak hitam. Dan kita akan ikan tu kita akan kumpul, kita akan serah kepada orang perempuan ni nak buat apa ikut dia lah. Hari Ahad kita akan makan. Kelahan tu hari Ahad, sebab hari tu hari cuti. Kelahan tu hari Ahad. Jadi kita akan buat masak di situ. Waktu mana siap, waktu tu kita boleh makan. Kalau siap lah. Ikutlah waktu mana insya-Allah Jadi pertandingan mengai tu mula hari ni lah. Siapa dia ada ke lapangan boleh pergi mengai lah. Lelaki perempuan tak kira lah. Paman dia tahu lah pak. Allahuakbar. Tak ada apa. Itu semata-mata kekeluargaannya. Boleh ajak siapa dia yang tuan-tuan dan perempuan nak ajak. Siapa pun. Ajak siapa dia pun. Tak cukup ikan tu kita tengoklah itik ayam rusa ke. Semula. Muka surat 53. Muka surat 53 bermula daripada atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج
تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka itu kitab, yakni Taurat? Ini cerita berkenaan dengan perangai orang Yahudi. Dan kalau kita ambil kepada kaedah ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran Al-Quran itu berdasarkan lafaz yang umum, tidak berdasarkan kepada sebab nuzul yang khusus. Maknanya walaupun ayat ini turun menceritakan tentang perangai orang-orang Yahudi, namun begitu kalau ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperangai macam dengan perangai itu, berkelakuan macam kelakuan itu, bersifat dengan sifat itu, maka mereka termasuk. Mana kalau orang yang diberikan kepadanya Al-Quran kemudian ingkar kepada Al-Quran, tidak menerima Al-Quran, maka orang tu perangai dia lebih kurang macam perangai ni lah. Hukum dia pun macam itulah juga. Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Masalah tahkim. Maknanya sebarang permasalahan, sebarang hukum hakam yang ada sebutannya di dalam Al-Quran, maka hendaklah hukum itu diambil daripada Al-Quran. Diambil daripada Al-Quran. Ini mungkin di antaranya ada berlaku satu kisah seorang dari kalangan pembesar Yahudi telah berzina dengan seorang perempuan yang dari kalangan orang kebiasaan. Apabila dibawa permasalahan itu kepada tahkim hukum, mereka seolah-olah memberatkan hukuman itu kepada perempuan tadi, kerana perempuan itu daripada orang kebiasaan. Jadi perempuan tadi ni keluarga dia tak puas hati pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut perjanjian Madinah. Orang-orang Yahudi kalau berlaku permasalahan di kalangan mereka, diperujuk sama-sama mereka lah. Kalau orang Islam rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila diperujuk kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW suruh buka kitab Taurat. Apabila dibuka kitab Taurat, maka mereka sembunyikan hukum. Tak sampai tang ayat rejam tu mereka sembunyi, mereka tutup dengan jari. Rasulullah SAW suruh alih tangan mereka tu, maka terdapatlah di dalamnya hukum rejam. Tapi mereka tak laksanakan hukum rejam kepada penzina tadi ni. Lalu Nabi SAW suruh mereka laksanakan seperti mana yang termaktub di dalam kitab Taurat. Maknanya di dalam kitab itu pun sebenarnya ada hukum hakam, tapi mereka tak pakai, tidak bertahkimkan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Maka ayat ini mungkin berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling seraya menolak, yakni kebenaran. Maknanya ada di kalangan ahbar ataupun ulama-ulama Yahudi tadi ni, mereka tidak bertahkimkan, tidak menghukum seperti mana yang termaktub di dalam kitab Taurat tersebut. Jadi macam itulah juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada pada kita satu perlembagaan yang turun daripada langit, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak bertahkim, tidak berhukum seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita pun termasuk di kalangan orang-orang yang menolak hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran. Hal itu adalah kerana mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kalau kita tengok ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa orang Yahudi ini mereka mendakwa bahawa macam mana yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mendakwa bahawa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pada hari-hari yang sedikit saja, yang berbilang saja. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa orang Yahudi mendakwa bahawa
mereka hanya diseksa dalam neraka 7 hari saja. 7 hari saja. 100,000 hari dunia, mereka hanya diseksa 7 hari saja paling lama. Ini semua adalah angan-angan ataupun apa yang mereka dakwakan saja. Mereka dakwa saja, tidak ada sebenarnya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak pernah pun sebut benda tu. Mereka hanya mereka-rekakan saja. Kita disebut di sini annahum innama yu'adzabuna fin nari 7 ayamin an kulli alfi sanatin fid dunya yawman. Maknanya mereka hanya disiksa 7 hari saja, 7 ayam, 7 hari saja di dalam neraka, daripada setiap alfasanah 1000 tahun fid dunya yauman. Mana alfasanah tu di dunia ni, yauman di akhirat. Maknanya 1000 tahun di dunia ni menyamai 1 hari satu hari di akhirat. Tapi dalam tempoh itu mereka hanya disiksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka hanya 7 hari. Itu dakwaan mereka sahaja. Dan benda ni telah dibicarakan dalam surah Al-Baqarah, tapi rasanya waktu kita ambil balik ni, saya ambil balik ni tak dah terlepas dah tu, dah terlepas dah. Tak apalah, kita boleh rujuk di situ nanti. Siapa-siapa yang suka rujuk boleh rujuk di situ. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ini tuan-tuan dan puan, ayat ini satu benda yang kena peringatan kepada kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang mudah sangat terpengaruh dengan amalan-amalan yang konon-kononnya ia adalah amalan-amalan yang bersumberkan kepada agama, tetapi sebenarnya ia bukan bersumberkan kepada agama. Ini seperti mana orang Yahudi, kalau kita tengok banyak benda-benda yang mereka ada-adakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi, mereka telah mengubah kalimah-kalimah Allah daripada tempat asalnya. Banyaklah rekaan-rekaan benda-benda yang mereka ada-adakan selepas daripada kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Kita tengok Nabi Musa tak wafat lagi pun depa dah reka dah. Depa buat apa man? Al-ijil. Buat apa? Anak lembu kan. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Ta'ala bermunajat 40 hari di Bukit Tur Sina. Depa sini dah cipta ijil, anak lembu. Dengan kita boleh tengok di dalam surah Al-Baqarah. Begitulah juga umat kita, umat Nabi SAW, dengan ketiadaan Nabi SAW, maka banyaklah rekaan-rekaan dalam agama yang telah dicipta, yang menyebabkan orang yang datang kemudian ini menyangkakan bahawa ia adalah amalan agama, tetapi malangnya ia tidak bersumberkan daripada sumber agama yang sahih. Jadi kita berhati-hatilah di dalam melaksanakan sesuatu amalan agar kita tidak terpesong, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni, wa gharrahum fi dinihim, mereka telah ditipu, al-ghurur, mereka telah ditipu di dalam agama mereka. Oleh siapa? Oleh paderi-paderi mereka, oleh ahbar-ahbar mereka, ulama-ulama mereka. Macam tu juga yang berlaku tadi, hukum rejam kepada penzina tadi ni. Rujuk kepada ulama mereka, tidak dirujuk kepada kitab yang sebenarnya. Akhir sekali berlakulah penyelewengan dan penipuan. Jadi janganlah kita ditipu oleh agama. Sehingga orang Yahudi ni sendiri Allah Ta'ala turunkan kepada mereka ayat pada la taghlu fi dinikum, jangan kamu telajak melampau sangat dalam agama kamu. Macam juga kita tengok lala ni pun ada juga orang-orang kita yang jenis selajak sangat dalam beramal kan. Contohnya berzikir ni dia pederah surah bagian nak pecah masjid tu kan. Sehingga kadang-kadang tu dia terlalu terlalu melampau sangat, kalimah Allah tu pun dah hilang lah. Jadi hu. Saya biasa menyertai majlis-majlis yang macam tu, jadi saya tahu sampai lah kali jadi hu Allah tu jadi hu nanti apa kita pun tak tahu, sampai kita penat cari mulut ramah dengar bila kita cek balik tidak ada sumber yang sahih daripada Nabi SAW benda-benda tu. Jadi kita berhati-hatilah di dalam beramal dalam agama kita. Jangan kita
diperdayakan di dalam beramal dalam agama, apa nama, faqad kufitum, sesungguhnya kamu telah dicukupi. Kamu telah dicukupi, mana agama ni sudah lengkap, tak perlu kita tokok tambah lagi. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih, bagaimana satu hari nanti kalau mereka itu semua akan dihimpun pada hari yang tidak ada syak lagi, iaitu hari kiamat. Kan? Hampa duduk berani duduk dakwah di dunia ni, hampa boleh buat lagu ni, hampa boleh reka lagu ni, hampa boleh pandai lagu ni. Hampa bayangkan tengok, satu hari nanti hampa akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, semua orang akan dihimpun di hadapan Allah Ta'ala. Tahuanlah, ini seolah-olah satu amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih, bagaimana satu hari nanti kamu akan dihimpun dan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, dan bersama-sama dengan kamu itu orang lain semua. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu. Mana semua yang kita buat di dunia ni, kalau baik, baiklah kita dapat, kalau buruk, buruklah kita dapat. Sehingga Allah kata dalam surah Al-Zalzalah, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala akan sempurnakan. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji dia. Allah kata wa wufiyat kullu nafs, Allah Ta'ala akan sempurnakan setiap ma kasabat, setiap diri apa yang dia buat. Kullu nafsin, setiap diri ma kasabat, apa yang dia buat. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah tidak menzalimi. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah, sekecil-kecil benda pada Allah Ta'ala tak akan zalimi. Setiap benda yang akan kita lakukan, kita akan menerima nasib dia. Kemudian Allah menegaskan di sini kuasa dia terang mana. Allah kata qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Tuhan kami, malikal mulk, yang merupakan raja di atas segala kerajaan. Kalau Fir'aun yang maha hebat, Allah Ta'ala mudahkan saja kematian dia di dalam laut, Allah Ta'ala tenggelamkan. Bagaimana dengan raja-raja yang kecil-kecil hal lain, penguasa-penguasa kecil hal lain-lain? Hampa tak suruh mengebat lah, hampa boleh mengebat di atas dunia. Apa kata Nabi, tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir Firaun, apabila mereka kalah dengan Nabi Musa, mereka beriman dengan Allah Ta'ala, kami beriman dengan Tuhan Musa. Kemudian Firaun marah kepada mereka, Firaun nak hukum mereka, Firaun nak azab mereka, Firaun nak seksa mereka. Apa kata mereka? Mereka kata faqdi ma antaqad, faqdi ma antaqad, hukumlah sakat mana hang nak hukum. Innama taqdi hadhihi alhayatid dunya, tapi kamu hanya boleh hukum kami sakat dunia ni saja. Dunia ni hang nak buat nanti apa agak kami hang boleh buat, tetapi di akhirat nanti Allahumma malikal mulk, Allah Ta'ala itu raja di atas segala kerajaan. Jadi kita tak serabut kalau dalam diri kita ada fahaman macam tu bang ya, kita tak ada takut kepada manusia dah. Yang duk jadi masalah, kita takut kepada manusia, kita merasakan bahawa orang lain tu boleh ambil kesan kepada kita, tak ada. Sakat dunia ni saja, kehidupan yang sebenar di mana waya? Di akhirat. Dunia ni buat tak ada masalah, habis sangat pun mati kita. Bila mati, tak gaduh turunlah ke dalam, tak suruh, tak gaduh lah, tak gaduh buat perut, tak gaduh tarik buka dah, tak gaduh duk gutin duk zinai dah. Saya pun tak gaduh duk jemu ayam, duk jemu itik dah. Jadi senang habis cerita, tak gaduh duk mari mengajar dah. Kan? Selang pun orang tak marah dah. Pasal mati dah kita kan. Orang mari nak mengaji dia tak ada dah. Nampak guna dia samak besar ya. Saya pun duk fikir, ya Allah Tuhanku, tu dia samak kaki tu, kalau lagu mana kalau dia samak nyawa. Duduk elok atas kursi mana syalitah mari pun saya tak ada lagi. Tak kaki tak boleh bijak. Panadol lah.
Allahu Akbar, kata pagi esok ni kalau tak ada pula jenuh lepas marah pula. Alhamdulillah, bagi begini boleh pergi, alhamdulillah, syukur. Tu dia lah kat teratur lah mainan dia teratur tu baru dia mik tu baru dia mik nyawa pelau medai dia hap mai mi arai deh. Tak ada apa lah, habis cuci Allah ilek nala batna gereb-gerebak. Hinu kata apa ilek tak ada apa nala batna gereb-gerebak tu saya mohon. No, Allahu Akbar. Tu'til mulka man tasya, kamu boleh bagi kerajaan kepada siapa yang kamu nak. Sekali mengundi bang lah 3 kali PM lah. Tu tak kira PM tepi lagi. No, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kamu boleh rampas kerajaan daripada siapa yang kamu nak. Allah boleh bagi kerajaan, boleh bagi pemerintahan, boleh bagi kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Dan Allah boleh rampas balik. Allah boleh ambil balik kerajaan, kekuasaan, pemerintahan daripada siapa yang dia ambil. Allahu Akbar. Kadang-kadang kawan tu kaya, meliana, boleh merintah sana, boleh merintah sini, boleh beli boleh beli ni, tapi sekelip mata Allah Ta'ala tarik nak kata apa? Dia minta ke orang pula lah. Minta ke orang pula lah. Dulu orang tu duk minta ke dia lah ni. Dia minta kenapa mana lah kita, ya Allah ya Tuhan tu. Nampak sangat, kalau siapa tak nampak kita tahu lah betapa berkuasanya Allah Ta'ala di dalam mengatur kehidupan manusia. Allah buat kita daripada kita dalam perut mak kita, hak ni kita dah ulang berapa kali dah. Asal daripada mani dia boleh buat ke jadi darah, dia boleh buat ke jadi daging dia buat balut dengan tulang, kemudian dia tiupkan roh, kemudian macam mana boleh hidup di dalam perut tu. Bukan makan kot mulut, makan kot pusat. La ilaha illallah. No? Kalau tu kita tak boleh nak fikir lagi. Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tu boleh nampak kuasa Allah. Afala tubsirun, nampak tak nampak lagi kan? Tahu lah kan? Wa tu'izzu man tasha, dan Allah boleh memuliakan siapa yang dia nak. Orang ni Allah jadikan dia orang yang mulia, orang ni satu hari dia jadi hina. Allahu Akbar. Nah, kita tengoklah, terutama sekali yang kita mudah nampak lah ni pergolakan dalam negara kita lah. Kita tengok dulu orang duk bosku lah ni jatuh lah. Orang duduk pelekeh pula lah ni. Macam-macam orang kata, kita pun tak tahu lagu mana, kita pun tak tahu lah. Jadi kita duduk diam sudah. Kan? Kita duk puja orang. Lalai kali orang tu rupa-rupanya kita tak tahu dia. Tetapi kalau kita memuja Allah, memang Allah yang layak. Memang Allah lah layak. Tapi kalau kita memuji manusia, satu hari kita hang jahat rupanya. Aku duk katakan hang baik rupanya. Kita mengeji orang. Kita hina orang. Kita kata ke orang macam-macam. Rupa-rupanya dia adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Kita tengok bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa begitu sekali. Kita tahu semua cerita dia kan. Tetapi Rasulullah SAW balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa Nabi kata? Hang buat apa Bilal? Aku dengar hang dulu lagi duk bunyi tapak kasut dalam syurga, apa cerita? Hang buat apa? Tengok kemuliaan. Nah, bila kita tak ada apa, cuma aku tidak berwuduk melainkan aku solat 2 rakaat. Banyak tu Dengan solat, dengan wuduk, seorang itu boleh mulia di dalam syurga. No? Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, dan Allah Ta'ala boleh menghina, melekehkan siapa yang dia nak. Bagi jadi hina, bagi jadi lekeh. Fir'aun pada kaca mata manusia adalah seorang yang mulia pada kaca mereka, tetapi akhirnya jadi hina. Qarun asalnya seorang yang mulia, orang semua teringin nak jadi macam dia, tapi akhir sekali dia dibenamkan oleh Allah Ta'ala di dalam bumi jadi orang yang hina. Di dunia dia kena siksa, di akhirat kena siksa. Biyadikal khair, di tangan engkau ya Allah kebaikan. Jadi kita nak minta kepada siapa ya? Minta daripada Allah. Hari ini kita baca lagi doa. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Minta selalu innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas tiap-tiap sesuatu sangat-sangat berkuasa.
Sangat-sangat berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala cerita kepada kita contoh kuasa Allah Ta'ala menguruskan dunia ni. Contoh yang bagi Allah ia adalah urusan yang kecil, tapi bagi kita satu benda yang besar. Allah Ta'ala masukkan malam ke dalam siang. Maknanya bila malam masuk ke dalam siang, siang tu hilanglah, mana jadi malam lah. Lah ni siang masuk dalam malam, timbul apa? Timbul siang lah, malam dah pergi, no? Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau telah masukkan siang ke dalam malam. Maknanya timbullah malam, siang hilang. Wa tukhrijul hayya minal mayt, engkau telah keluarkan kehidupan daripada kematian, no? Keluarkan kehidupan daripada kematian. Asal kita apa? Allah kata apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Asal dia kita mati. Fa ahyakum, ya Allah keluarkan kehidupan daripada kematian, no? Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan kamu keluarkan kematian daripada kehidupan. Asal kita hidup, Allah Taala buat terbit kematian, matilah kita, no? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan kamu boleh bagi kepada siapa-siapa pun rezeki tanpa ada perhitungan. Allah bagi kepada kita tak kira lah. Kadang-kadang kita pergi muka bolehlah 5 ekor. Dia bagi 5 ekor. Kadang-kadang tak larang nak buang sampai lalai kali. Ikan ni apa boleh banyak sangat pada. Pasal apa? Siapa yang mengaturkan tu? Semuanya Allah. Bukan masa yang mengaturkan. Jangan silap faham. Kadang-kadang orang faham kata masa itu satu fahaman di pengawalayu wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak memusnahkan kita melainkan masa. Jangan. Apa pun yang kita dapat itu semua adalah takdir Allah. Jangan kata masa. No? Satu lagi nasib tak baik hari ni. Jangan. Kita kadang-kadang terpengaruh, terbiasa dengan benda-benda tu kan. Nasib tak baik hari ni. Bukan nasib tak baik, itu ketentuan Allah. Hari ni tak ada rezeki. Ada rezeki ke tak ada rezeki, kita mati dah. Ada rezeki, tapi rezeki kita sakat tu. Jangan duk kata tak ada rezeki. Jangan duk kata ketentuan masa. Takut nanti cari akidah kita, rosak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan musliman, apa usul akidah yang kita dapat hari ini ialah pada bahawa tiap sesuatu berada di bawah urusan apa? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Tiap ketika Allah Taala itu beroperasi. Kita yang tak beroperasi. Kadang-kadang kita lalai, kita balik kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.